Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Kerajaan Panduan, salam selamat petang. So hari ni dua orang je, aku dengan Afiq. So tak kenal nama dah, dah kenal lah rasanya. Dah Ya, kenal dia dah. kenal aku tak kenal kau. Tak kenal Kau aku. perlu dikenali. Okey. So basically pada hari ni kita dua orang je sebab ada kekangan masa dan sebagainya. Tapi hari ni kita akan bincang isu yang agak panas. Satu isu yang permintaan orang ramai lah, iaitu mengenai tentang YB viral. Tentang isu yang dia bergaduh dengan YBM, Rafizi. Yang kedua adalah tentang lawatan PMX ke Jepun. So dua isu ni isu yang terkini dan mungkin ada orang ramai nak tahu juga apa keadaan semasa tentang isu-isu ni. So, kita pergi pada isu yang teruslah perbincangan kita pada isu YB viral. Ya, sinopsis dia ataupun intro dia adalah mengenai tentang pertembungan YB viral. Aku tak tahu nama dia sebenarnya apa. Aku pun tak tahu. Teruskan dengan YB viral tu. So dia ada konflik dengan YBN dan sebagainya, YB Rafizi. So memang ada isu di laman sosial media menyebabkan bahawa perlu penjelasan ataupun pendapat kita lah. So mungkin Afiq boleh terangkan sedikit lah apa sebenarnya yang berlaku dua orang ni. Okey, antara Rafizi dengan YB viral ni first man, untuk kita semua tahu bahawa benda ni YB viral dikenali sebagai influencer TikTok lah. Dekat YouTube pun dia famous. Yang mengkritik secara lantangnya terhadap Kak Jamal Madani. Every single day. Tidak Rafizi saja, Datuk Seri pun kena, Fahmi Fazil pun kena. Semualah every single day yang Kak Jamal Madani buat di mata dia, yang nampak ini bola tanggung, dia smash. So dia buat kerja dia sebagai influencer dan satu yang berjaya. Dia buat kerja dia straightforward. Dan benda ni mendatangkan hangat disebabkan oleh tak salah aku, Raf ada mencabar, bukan mencabar, ajak lah sekali, jom kita apa kata, daripada anda buat video dekat rumah, guna phone, beli mic dekat TikTok shop dan meneruskan sebar-sebar benda-benda yang tak confirm ni, yang membuatkan, bahasa mudah aku kata, dia membodohkan masyarakat lah. So Raf pun ajak, okay, apa kata jumpa satu sesi. Lepas jumpa satu sesi, hantar satu surat kepada dia, jemput podcast. Dan dia tak nak podcast. Dia kata ni bukan sesi Q&A, ni bukan sesi dialog, diskusi apa. Dia nak debat. Okay. Benda tu, itu kronologi dia sebenarnya. So menjadi persoalan adalah kita tahu YB viral ni dikenali, aku tahulah dia ni pengaruh ataupun dia sebagai cyber trooper. Ada dua nama sebutlah. Satu orang sebut dia pengaruh atau influencer, satu lagi orang kata dia cyber trooper. So menjadi persoalan dia dikenali pada PRU, tak silap aku, starting dia dikenali. Dah dikupas kebanyakan isu-isu ekonomi sangat berdekatan dengan Rafizi, iaitu Menteri Ekonomi kita. Tapi menjadi persoalan ramai mengatakan bahawa apa yang dia cakap adalah tak salah sebenarnya. Ya. Ada benda dia sebut itu mengenai benda betul. Cuma menjadi persoalan yang kita nak wujudkan atau bincang kepada hari ini adalah mengenai langkah yang dibuat oleh Rafizi. Itu yang aku rasa dia adalah aku sakat aku hidup lah. Dia adalah menteri pertama yang mengajak orang untuk berdebat di saat dia jadi menteri. Ya. Aku rasa tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Tapi menjadi persoalan, ada orang petikaikan perlu ke Rafizi buat benda ni? Dia menteri, patutnya ayat mudahnya patut orang lain yang buat. Contoh di komunikasi korporat ataupun di peringkat parti dan sebagainya. Bagi pendapat kau setuju tak apa Rafizi buat benda ni? Kalau aku nak formal dalam sesi podcast kita yang dah berpuluh episod ni, dengan soalan macam tu, kau tanya pendapat kau, so aku akan jawab dengan pendapat saya bahawa saya sebenarnya saya menyokong sepenuhnya. Aku straightforward. Apa yang Raf buat, aku tak suka panggil YBM, aku suka panggil Rafizi. Dia buat nama kan. Apa Rafizi buat lah seorang politician perlu buat. Walaupun dia menteri, sekarang ni tugas menteri kena kena buat kerja, show off kerja, kena tunjuk performa yang bagus because you impact in government sekarang ni. So you kena fokus buat kerja, tunjuk apa pencapaian. Tapi Raf sebagai orang politik, dia kena sedar bahawa dia orang politik, dia kena kekal relevan dalam pentas ni. Why aku rasa, kalau tak ada ni, diteruskan go ni. Sebab aku memahami semua kementerian, one man show. Kebanyakan kerajaan semua, kebanyakan ada one man show saja. Okay. One man show adalah Perdana Menteri. Dan aku back balik pada sinopsis kenapa aku nampak Raf buat dia. Ada move politik yang dia rasa. Selain pada aku bagi
positif side, aku fikir bahawa pemikiran politik dia dulu. Aku bedah pemikiran politik dia dulu. So, benda ni berlaku kat lama bosku. Always bosku je ke depan. Lama menyeding je. Sebab Malaysia kita tengok one man je. Kita akan tengok siapa parliamentary, itu je. Okay. So sekarang ni, dulu waktu Datuk Sri Anwar, yang Tun Mahathir rasa tergugat man. Disebabkan Datuk Sri sebagai Menteri Kewangan boleh fly sendiri. Dia boleh overshadow Tok N. Tak pernah ada menteri lain yang berani overshadow Perdana Menteri yang paling lama kat Malaysia ni. Tapi Datuk Sri buat. So dia buatkan. Okay, itu kena faham. Sebab politician dia kena tunjuk image dia ke depan. Itu kena faham. Okay. So, apa yang dia buat ni? Side positif dia dari segi ayat. Side positif dia luar daripada kotak politik kita bincang sekarang ni. Perlu bagi aku. Kenapa perlu man? Sebab if dia suruh CCO respon atau dia tak sampai mileage dia. Okay. Mileage dia sepatutnya dia sendiri yang respon. Because dia orang yang paling bertanggungjawab. Itu aku sangat suka dengan Raf ni. Okay. Siapa yang tanya soalan ni walaupun sekecil budak sekolah pun, aku akan respon. Okay. Aku nak bagi ada soalan ni timbul dengan apa yang kau cakap. Kau kata ni Rafizi ni nak mileage dia. Mileage ni maksud dia nak spotlight kat dia. Ya, betul. So, kan kau pun katakan tentang kisah Tok M dengan Anwar. Soalan aku. Soalan ni agak panas. Okay. Adakah kau melihat bahawa Rafizi ni cuba untuk lihat lagi besar daripada PMX? Personal point of view aku. Kau mau mengangkat aku tapi tak kisah. Tapi aku menjawab dengan sebaik mungkin. Personal aku semua politik aku buat bersama. Semua very single game politik walaupun bukan Raf sekalipun. Mereka akan tunjuk performance. Ya. Because benda paling penting tentang kajian sekali sebagai satu tim. Okay. Tim yang kukuh bergerak bersama. If Datuk Seri je perform, orang lain tak perform, dia akan backfire kat orang lain pula. Okay. Sebab tu the very single menteri kena spotlightkan diri dia. Okay. Dia bukan cakap tentang perform. Ayat yang soalan ni timbul bila kau kata bahawa Rafizi nak mileage dia. Ya. Soalan besarnya adalah, adakah Rafizi ada rancangan untuk mengambil alih tugas Anwar Ibrahim di masa hadapan? Masa depan iyalah. Maksud dia ada lah bagi kau. Personal aku in future memang ada. So patutnya semua move. Dia memang ada usaha tu. Aku tak nampak lah dia ada. Tapi segi spotlight tak semestinya dia. Safudin Nasution, siapa saja very single menteri, Eternal Look, siapa lagi ada, very kena dapat spotlight tu. Betul, kau kata kau sebut nama-nama, tapi orang tak buat macam Rafizi buat. Ya. So persoalan aku nak kata ya atau tidak je. Ya atau tidak. Aku straightforward. Aku nampak move ni adalah menunjukkan move politik yang biasa. Personal kau boleh tahu move politik biasa. Mungkin Rafizi ada peluang untuk buat benda ni sebab dia terfikir awal. Contoh lah Hanayo buat dulu. Contoh kita tak mesti buat ni. Mesti ada dominant faktor yang buatkan orang lain pun buat. Macam KS keluar sekejap. First dia buat podcast dulu. Lepas tu ada dominant lain yang akan buat juga. Dominant faktor yang akan buat kat podcast. Dia ini faktornya. Dan aku rasa ada nanti, percaya kat aku, ini kita rekod sekarang, kita live sekarang ni, percaya kat aku, sebulan depan atau 2 bulan depan, ada menteri buat benda sama. Aku menjawab persoalan yang aku timbul kau sebab aku rasa jawapan kau tak menarik. Tapi aku ya betul lah man. Semua sebab aku punya jawapan straightforward. Semua orang politik aman kejar mileage. Bagi aku macam ni, Rafizi dia tak ada mileage dia. Dia tak ada nak cari mileage. Sebab ada orang kata Rafizi nak mileage. Aku rasa tak. Sebab apa aku cakap tak? Isu dalam kerajaan sekarang ni adalah bahawa maklumat tak sampai kat bawah. Okay, kau kena faham. Maklumat tak sampai ke bawah. Memang ada, aku terlibat dalam survey juga. Apa yang dibuat oleh semua kementerian. Orang kat bawah tak faham. That's why orang kata kos barang naik. Padahal inflasi menurun. Dia kata apa, makanan beras tak cukup. Padahal beras ada. Tapi sebab orang sorok dan sebagainya. Isunya adalah orang kat bawah rasa menteri tak buat kerja. Ini persoalan besarnya. Maksudnya mesej tak sampai kat bawah. Menyebabkan aku suka dengan apa Rafizi buat. Sebab apa? Bukan nak mileage. Digunakan kesempatan yang ada kat Ravi yang suka tembak aku. Okey, ini peluang kau. Tembak aku depan-depan. Disebabkan itu juga dia wujudkan yang bakal menteri. Ya, bakal. Bukan bakal. Yang bakal menteri. Sebab aku rasa dia bukan mileage. Dia adalah untuk sampai mesej. Sebab apa? Ravi seka dia adalah seka orang yang memang attack kerajaan. Orang sokong dia, orang follow dia memang setuju bila dia tembak kerajaan. So dia bila gabungkan, dia menjawab semua persoalan yang timbul yang setahun ni. Bagi aku bukan mileage. Ini nak pastikan kerajaan ni yang dipimpin oleh PMX ni kukuh. Maksudnya PMX ni buat kerja bersama dengan menteri. Itu bagi aku tak setuju, tak selari dengan kau. Dia bukan mileage. Dia lebih nak pastikan maklumat tu sampai ke bawah. That's why dia target Wavera. Dan kena ingat, sekarang ni hanya Wavera. Dia ada kata juga, sesiapa pun. Ya, aku setuju. Sesiapa pun. Yes, sesiapa pun
Sebab dia kata pada 8 Januari tak silap aku. Dia kata 8 Januari YB Viral tak ada kata berminat lagi. Dibuka pada orang lain. Ada tak dia berminat? Nak tembak saya pun boleh. Sebab dia apa? Dia nak banyak semua persoalan yang berlaku kat bawah ni. Sebab dia sedar bahawa dalam penting, aku pernah cakap, aku rasa kau pun pernah cakap. Menjadi kerajaan 50% adalah buat kerja. 50% lagi Show off. bukan show off. Apa? Pastikan maklumat sampai. Aku guna yang mudah faham lah. Maklumat sampai panjang, show off senang. Kau Okay. kena show off lah. Tapi ya, apa yang dibuat lah satu benda yang ramai petikan. Ya, satu persoalan yang aku tinggal kau lagi sekali. Okay. Sebab aku tak nak tanya soalan, aku tanya soalan. Aku macam mencari kelompongan. Kau cari kelompongan. So kau setuju dengan aku. So persoalan besarnya adalah orang kata bahawa kerja menteri sepatutnya bukan berinteraksi dengan cyber attack ni. Kerja menteri patutnya lebih fikir tentang dasar. Okay. Sebab disebabkan itu orang pun soalkan kenapa Rafizi ada masa untuk buat podcast ni. Adakah dia tak ada cukup kerja? So soalan aku tinggal kau, adakah kau rasa bahawa Rafizi ni tak cukup kerja menyebabkan dia sanggup buat podcast ni? Man, podcast ni satu kerja dia. Okay, teruskan. Senang, straightforward. Macam aku cakap tadi my list it's part-time politik dia sebagai walaupun menteri tapi dia orang politik. Dan orang politik perlu dikenali. Kalau tak dikenali macam mana nak buat politik kan? Okay. So podcast ni adalah part-time kerja dia. Sebab apa? Sebab dia kena menjawab semua influencer ni. Influencer yang tak pernah orang bawa ni. Sebab apa menteri lain tak bawa benda ni? Sebab menteri lain tak cukup prepare dan tak cukup confident aku rasa. Ya aku rasa lah. Ini pendapat point of view aku. Melihat Raf dari dulu lagi daripada zaman KJ. Dia debat dengan KJ. Dengan debat yang latest ni nampak tema debat dia sama sangat. Dia boleh goreng every single day. Every single day dia boleh guna data. Boleh guna logos, patuh, ethos. Every single day dia punya debat dia boleh guna benda tu. So ini peluang yang jelas. Dan aku ulang balik, podcast ini adalah kerja dia. Bukan tak ada kerja menteri lain. Ini memang kerja dia. Apa yang dia buat every single day dia show off inisiatif Pendapatan Rakyat, gaji progresif. Every single day dia kena bentangkan bukan kepada ahli parlimen saja, bukan kepada Dewan Negara saja, tapi dia kena bentangkan kepada semua masyarakat. Dari segi sudut semua. Dan ini move yang bagus sebab baik. Tapi aku punya pemikiran, ada ke influencer yang tembak dia berani nak jumpa dia depan-depan? Rational lah gameplay ni lah. Aku tak rasa influencer berani pun influencer yang tembak dia. Sebab aku faham strategi dia. Because kau macam bahasa mudah, apabila kau nak target market, kau dah ada dalam mangkuk ni. So influencer mangkuk ni. Kenapa kau nak respon dalam mangkuk kau? Bagi single dia orang dalam mangkuk kau tahu apa yang kau buat. Kau just nak respon dalam mangkuk dia yang tak ada orang tahu apa yang kau buat. Itu strategi yang bagus apabila kau nak settle propaganda. Kau kena masuk dalam mangkuk dia. Dan apa Rafa buat ni benda yang sama. Dia masuk dalam mangkuk influencer tu. Tapi adakah influencer macam YB Viral, siapa saja influencer yang selalu tembak kerajaan ni, nak open jumpa dia tu soalan. Okay, soalan kau. Aku macam ni. Bila kau tanya adakah dia macam ni, persoalan ataupun pemikiran aku adalah sepatutnya YB Viral lah. Kau bayangkan Rafizi jemput dia sebagai menteri. Dia YB Viral ni tak ada jawatan lah, kita kata. Orang biasa lah sebut dia sebagai orang awam. Dia berkata demi Malaysia kan. Hashtag dia. So si orang awam biasa. Bagi aku YB Viral ni, aku mesej kat benda dia lah. Bagi aku satu benda, aku rasa dia kena terima jemputan yang Rafizi buat kat dia. Sebab apa? Sebab apa yang aku lihat yang berlaku di sosial media, nampak dia sebagai penakut. Sebab apa aku sebut penakut? Dia meroyang kat semua live dia. Dia kata, saya nak debat. Saya tak nak podcast. Sebab menjadi persoalan aku, walaupun dia buat podcast pun, kau boleh persoalkan semua benda. Sebab tanggungjawab untuk menjawab adalah menteri. Ya. Kau tak ada tanggungjawab untuk menjawab apa-apa. Dan ini kelebihan kau untuk kau persoal semua benda. Daripada IPI, Kau boleh start daripada mula-mula. Start dia masuk politik lagi. Dia masuk politik. Kau nak persoalkan apa? Sebab ni antara kau dengan dia depan-depan. Sebab tu aku lihat bahawa YB ni lah, orang melihat dia sebagai penakut, sembang belakang banyak. Aku rasa YB kena buktikan bahawa dia bukan penakut. Pertama, dia bukan sembang belakang je. Terima jemputan Rafizi. Tak, Tembak aku personal. Kau rasa benda ni tak dikontrol? Macam debat Datuk Seri Bosku. Aku menampak yang pelik dah debat Bosku dengan Datuk Seri Anwar ialah orang yang tanya soalan tu adalah orang yang sendiri. Last sekali orang yang PKR dengan UMNO tanya orang-orang dia sendiri. Betul. Dia tak open. Dan adakah kau rasa podcast ni tak dikontrol? Tak dikontrol. Okey. Poin aku macam ni. Adakah tak dikontrol? Itu pertama adalah YB kena jemput dulu dan buat persetujuan bersama. Siapa moderator ataupun bagaimana proses dia.
Akhirnya bila kau terima, kau boleh tentukan hak kau. Aku nak podcast ni, moderator dia orang ni. Dia neutral. Adakah revisi setuju ke tak? Itu orang perlu dibincangkan. Tapi yang pertama, kena terima. Itu pertama. Tak, kalau aku jadi dia, apa senang? Dia jadi moderator. Okay, kau nak faham. Dia direct tanya dan dia boleh respon dan mempersoalkan. Aku suka moderator yang RTM tu. Sangat ready ke dalam ada satu wacana dalam RTM, ada podcast baru dan aku lupa nama dia. Tapi dia lead untuk debat latest ni. Debat mana aku lupa. Aku lupa kat nama dia. Dia rendah tau. Yang rendah. Suara dia agak kasar sikit. Dia ada. Dia sebagai moderator dalam Carnival Banadi. Ya, aku suka dia. Dia sangat ready ke dalam soalan dia. Okay, menjawab masalah kau. Kenapa aku tak setuju untuk Wahyu Vera menjadi moderator? Bagi aku macam ni. Dia adalah pertembungan idea. Sebab Wahyu Vera ada persoalan dasar. Mungkin Wahyu Vera walaupun dia tak ada tanggungjawab pun nak nerangkan. Dia ada idea dia sendiri. Mungkin dia boleh betulkan. Sebab moderator hanya bertanya soalan. Dia tak boleh nyatakan pendapat sangat. Bagi aku, moderator budak mahasiswa tak kisah lah. Tahu lah podcast kan. Podcast is tak ada one man moderator macam forum. Ya betul. Dia macam tapi ada orang yang mengatur supaya gugatan tu cantik lah. Tapi bagi aku mesti orang macam kita dua-dua memang bersetuju untuk mengatur satu sama lain. Mungkin seorang ataupun dua orang sendiri ikut orang. Tapi ini peluang Wahyu Vera. Itu tu kan. Sebab aku tengok video dia. Dia agak dikenali di sosial media. Sebab aku tengok dia petikan. Bagi aku setuju apa dia petikan setengah-setengah perkara. Teruskan. Cuba dari depan, tembak dari depan. Kau persoalkan IPR, kau sembahkan IKR inisiatif kerja apa? Aku lupa dah. Dan kau apa benda lah yang kau dalam ekonomi. Mungkin dia bukan dalam ekonomi je. Dan mungkin juga tentang ekonomi badan ni. Padalah tenaga dan sebagainya. Ini peluang kau. Aku rasa kau tak boleh jadi penakut. Akhirnya mileage ataupun kelebihan kepada orang yang tak ada jawatan. Itu Wahyu Vera. Yes. Tapi man, benda ni kau rasa akan jadi dominan faktor lah dekat semua kementerian. Sebab apabila orang dah tunjuk KPI yang bagus, Menteri Ekonomi dah tunjuk KPI yang agak level lain pada kementerian lain. Aku sangat open benda ni. Kalau semua kementerian buat benda macam ni, aku dah muak dengan sesi town hall. Bosan gila. Bosan. Okay, kau keluarkan. Okay, kau minta ni atau orang juga respon. Town hall ni method lama. Betul lah. Dia straightforward. Dan tahun ni kau nak raikan semua orang. Tapi kau kena, kalau kau berjiwa besar, kau straightforward depan-depan. Yes. Aku risau semua kementerian buat town hall. Konsep podcast Raf buat ni sama dengan town hall dia. Ya, lebih kurang je. Lebih kurang kau boleh tanya direct dia dan kau respon. Sama juga dengan temuan Anwar. Lebih kurang. Cuma crowd dia lagi besar. Dan podcast ni spesifik. Sebab tu aku rasa ini akan jadi domino factor dekat semua kementerian untuk buat benda ni. Okey, menjawab soalan kau, adakah ini akan jadi dominant faktor kepada kementerian untuk buat benda sama? Okey, menjawab soalan kau dengan apa yang Rafizi buat ni, aku sedar satu benda. Ada keropong yang sangat besar dalam komunikasi. Sangat besar. Dan kita pun sedar bahawa dalam komunikasi kerajaan, JECOM telah di bawah komunikasi. Di bawah Kementerian Komunikasi, iaitu bawah Fahmi Fadzil. Bagi aku macam ni. Bagi aku, mana-mana menteri yang nak buat acara revisi, teruskan. Tapi isu dalaman dan isu dasar yang perlu diselesaikan adalah dasar ataupun langkah komunikasi di bawah kerajaan. JECOM. Komunikasi itu. Bagi aku, Fahmi perlu menggunakan benda ini sebagai satu push factor kepada dia untuk buat kerjasama dengan semua kementerian melalui JECOM. Supaya penerangan untuk dasar-dasar di setiap kementerian diperjelaskan di bawah. Tak kisahlah buat podcast ke, buat video pendek ke, poster sebagainya, tak salah. Bagi aku, menjadi demonstrator, yes. Tapi adakah semua orang akan buat podcast? Aku setak. Sebab semua orang tak mampu berdebat macam revisi debat. Dia semua orang ada kekuatan masing-masing. Tapi kelompongannya perlu diselesaikan. Itu komunikasi kerajaan. Itu yang penting. Ya, man. Sebab sekarang ni semua kementerian masih guna metod lama. Yes. Buat PC dan harapkan media pick up. Dan media pick up benda yang panas-panas. Saya tak kena pick up semua. Itu buat clickbait. Ya. Ya, benda tu metod yang lama dan masih digunakan pakai. Ya, aku faham dia efektif. Metod lama tapi efektif sebab dia akan masuk kat dengan semua kat media akhbar, walaupun kerajaan punya atau swasta dia akan masuk semua. Tapi media memahami media akan ambil yang panas-panas dia akan ambil part-part. Dia tak suka bosan-bosan ni. Dia takkan share semua benda apa kau cakap. Tapi aku setuju lah kau, komunikasi perlu ada perubahan dan masalah benda ni, man. Dia spark benda ni sebab benda ni real. Benda ni sangat real. Sebab first sebelum muncul dalam podcast ni, dia pergaduhan dekat Twitter juga. Oh, memang gaduh. Oh, teruk. Atas Raf balas, Wahyu Vera balas juga. Ini gaduh, ni gaduh. Ini up sikit. Raf tulis panjang, Wahyu Vera maki-maki, fitnah-fitnah. Dia tak adalah. Tapi kalau kau bedah lebih dalam, aku macam kalau kau nak push Wahyu Vera pun pergi. Ramai lagi influencer TikTok yang mengkritik kerajaan. Betul, tak semesti Wahyu Vera ni. Betul. Dan kita bercakap soal Wahyu Vera ni sebab dia sangat
panas. Tak, dia je aim Rafizi. Ya, aku suka orang macam dia sebenarnya. Personally dia tahu who my enemy. So dia target one target lah. Rafizi. Tak habis-habis Rafizi. Dia takkan target sangat Anwar Ibrahim. Kata aku nak target Rafizi. Betul. It's good sebenarnya. Tapi aku rasa terfikir, adakah ini funding atau side throw yang dibuat oleh pembangkang? Aku rasa macam ni. Untuk menjawab soalan kau, adakah dia... Atau dia semula jadi betul-betul orang yang natural, yang hanya nak mengkritik? Aku rasa macam ni. Aku tak pasti adakah dia ditajuk oleh orang mana-mana. Itu aku tak pasti. Tapi menjadi persoalan ataupun menjadi benda yang aku suka orang mengkritik kerajaan. Aku suka. Cuma, bila kau mengkritik kerajaan, kau kena ambil tanggungjawab dengan kritik kau. Bukan nak kata kau akan dicari, tak. Kau cakap je apa benda yang kau tak suka, tak salah. Tapi, mengapa aku lebih suka berbanding orang lain? Dia kurang fitnah dia. Dia kata dia ada fitnah. Tapi dia kurang berbanding orang lain yang merapu lagi teruk lah. Sebab itu aku cakap, dari awal-awal aku cakap, YWR ni dia ada kefahaman ekonomi juga. Aku rasa dia ada. Lah mungkin orang lain sediakan ataupun disediakan, itu hal lain lah. Mungkin dia ada, bagi aku letak dia ada kefahaman ekonomi. Ini peluang dia untuk terangkan mana silap Rafizi. Aku cakap lagi sekali. Ini peluang dia sebagai orang biasa. Bayangkan, dia orang biasa. Aku lihat dia tak ditajuk oleh orang mana-mana. Aku tak nampak. Yes. That's why aku rasa macam, kau ni orang biasa yang macam kau tak puas hati dengan kajian. Teruskan. Dan ini peluang kau untuk one by one dengan menteri, terima je jabatan dia. Kau tembak dia. Orang tak boleh posak kau banyak sebab kau tak ada jawatan. Kau tak ada jawatan dalam kerajaan pun. Aku paling takut lah lawan dengan orang yang tak rugi apa-apa. Dia tak rugi apa-apa. Ya, betul. Kecuali apa? Dia takut orang tahu imej dia siapa. Tapi aku rasa dia dah buka dah gambar palsu dia. Dah. Gambar palsu dia dengan misai dia dah. Aku dah buka dah. Aku tak tahu siapa kena ada 3 YB Viral 3 sekarang. TikTok nama dah. TikTok dia kena block Kena ban ke apa, aku tak pastilah. Tapi dah ada yang ketiga, dan yang ketiga ni sendiri tak ada misai, tak ada rambut palsu. Dan aku tengok dia, kalau aku jadi dia, personally, kalau kau rasa takut sangat nak makan Rafizi, bawa 2 orang. Itu je game play. Kalau kau takut sangat nak makan seorang, makan 2 orang. Yes. Kalau kau bagai, ada boleh carry. Make sure kau berdepan. Betul. Itu bagi aku. 3 sekalipun tak ada masalah. Aku rasa Raf open. Sebab dia yang on dengan benda ni. Dia tekan button on. Bukan orang lain. Dia sendiri tekan button buka on. Dia buka ni. So tak salah bagi aku kalau if Viral nak bawa 3 orang, 2 orang dalam gameplay ni, dia nak bawa influencer dia lain. Atau betul-betulan. Dia hari ni, esok lusa dia online dan sebagainya. Itu. Tapi untuk info kau, sebenarnya aku pernah tengok satu video dia dengan influencer lain, Viral semua, dia buat satu video, dia kata dia menyokong Perikatan Nasional. Okay. Sebenarnya ada kat TikTok kalau kau tengok, ada. Dia lain dekat hotel aku rasa, dia dengan influencer lain angkat tangan yang kami sokong Perikatan Nasional dengan gaya Anwar Ibrahim. Angkat tangan. Video tu. So benda ni aku tak kisah kau sokong Perikatan ni, ikut kau lah kan. Kau berpihak lah. Tapi on lah. Button dah on. So tinggal kau terima je lah. Push that button. Push that. Then gameplay ni on lah. Bagi show lah sikit untuk netizen tengok. Ya betul. Aku dah bosan dah sekarang ni. Bosan, tak ada kat Parlimen pun sendu. Tapi mungkin persoalan ataupun mesej tak akhir kau untuk segmen YB Viral ni kepada orang ramai. Bagi aku, first, teruskan mengkritik kerajaan. Very single day if you rasa kerajaan ni tak puaskan hati, kerajaan ni slow, komunikasi dia tak sampai. Very single day kementerian yang kau rasa tak perform, kritik je. Betul. Just pak dia kritikkan tu. Tak perlu kata kita tak boleh ni, kita kena beradab. Never mind. Bagi aku, if kau ada rule dan kau ada social media, gunakan. Aku sangat open macam kerajaan Negeri Selangor yang jalan rosak. Suruh orang post kat Twitter. Lepas tu tag hashtag dia. Lepas tu dia selesaikan. Itu sangat open. Aku sangat suka kerajaan Negeri Selangor. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, if you nak kritik kerajaan atau every single day nak kritik, make sure fakta you betul lah. Jangan merapu, jangan cuba-cuba pusing. Aku ada satu site tu aku baru tengok yang dia pusing bahawa PM Apps, yang topik itu lepas ni, PM Apps pergi Jepun sebab cuti. Sebab dia nampak PM Apps pergi jogging. Ada. Aku macam, kau tengok dulu. Kau kena nilai dengan betul. Jangan fitnah. Bukan fitnah. Jangan buat benda yang tak sepatutnya kau buat. Kau timbulkan benda tak patut timbul. Dan benda lain patutnya kau timbulkan. Kalau kau nak kritik berdasar. Dan kritik berfakta. Dan kalau kau nak kritik betul-betul, make sure it's straightforward. And make sure orang yang kau kritik tak boleh jawab. Itu buat kau win dalam gameplay ni. Itu memang ringkas. So mungkin ada beberapa perkara yang untuk orang ramai kat luar sana. Yang pertama, aku rasa ini adalah peluang kepada pepengaruh atau influencer lah yang selalu mengkritik kerajaan menggunakan podcast YBM yang bakal menteri ni
supaya korang kritik semua kerajaan. Tapi before kau jauh sikit, aku nak tanya, kenapa YBM podcast dia? Aku tak tahu siapa yang bagi idea tu. Kita terima je lah. Aku susah nak ingat YB bakal nak Yang bakal menteri dengan L tu dekat-dekat kan sebut macam mana. Cuma aku tak tahu siapa yang tentukan nama tu. Dah apa nama ni kita terima je lah kan. Okay. Orang uruskan. Cuma poin aku nak katakan bahawa pengaruh kat luar sana gunakan YBM ini sebagai tempat untuk korang tembak kerajaan depan-depan. Mungkin korang boleh cadangkan pada kerajaan untuk YBM ni bukan hanya Rafizi, mungkin menteri lain. Mungkin menteri lain. Ni mesej aku. Mungkin menteri lain masuk juga dalam YBM. Aku nak bakal menteri ni pula. Ini peluang supaya interaksi kerajaan dengan berpengaruh ataupun orang ramai biasa ni dekat. Itu pertama. Yang kedua, aku rasa tugas besar je kepada Fahmi lah. YBM podcast ni menunjukkan satu benda yang masalah, iaitu komunikasi. Aku rasa tugas Fahmi di saat sebelum ni, Jekon bawa PMO, bukan kerja dia. Okey, sekarang Jekon bawa kau. Menjadi tugas kau untuk memastikan bahawa mesej atau dasar kerajaan ni sampai ke bawahnya rakyat, supaya tak ada lagi salah faham, tak ada lagi mesej mengatakan bahawa kerajaan ini tak buat kerja. Ini penting. Aku rasa perbincangan kita ni timbul pada dua perkara ni. Yang pertama, aku nampak Rafizi buat imej baru ataupun style baru. Dia tak ada formal sangat macam kau kata PC je. Mungkin style baru. Tapi kedua, masalah dasarnya adalah tentang komunikasi. Rasa itu sahaja daripada kita orang untuk sesi pertama ni. Sudah pastilah. Apa pun kami menunggulah apa jawapan daripada YB Viral. Aku rasa ini peluang. Dah keluar jawapan dia? Dah keluar. Dia nak sebat. Dia nak debat. Tapi Rafizi juga unjuk sikit. Rafizi juga mengatakan, podcast ni platform. Kau nak debat pun dia boleh debat. Benda dah jawab. Akhirnya semua orang menjawab satu sama lain. Akhirnya aku rasa ini peluang lah kepada pengaruh sana. Gunakan. Tembak je Rafizi tu. Ini peluang korang. Ini step forward. Bagi kritikan sebaik mungkin. Kritik ini penting. Aku ni suka orang kritik kerajaan. Sebab Parlimen baras sangat. Udahlah jilat kerajaan. Ramai betul buat tahniah hari ni. Tahniah mentini. Okay, betul. So itu sesi pertama kita tentang YB Viral. Selesai. Dan kita pergi pada sesi kedua kita tentang, macam Afiq kata dia, lawatan PMX ke Jepun. Mungkin aku intro lah sikit apa sebenarnya berlaku. So sebenarnya lawatan bukan YBM, PMX ke Jepun ini adalah tentang persidangan aku lupa nama dia, aku cek sekejap. Okey, sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun. Basically adalah dia antara negara ASEAN dengan Jepun, dan dia buat di Jepun lah. So yang hadir masa sidang ini bukan hanya Malaysia, tapi juga negara-negara ASEAN yang lain lah, Singapura, Indonesia, Filipina dan sebagainya. So sudah pasti menjadi persoalannya, kita lihat memang ada persoalan. Kuatnya PMX pergi luar negara. Kuat betul dia pergi luar negara. Boleh kata setiap bulan mesti pergi luar negara. Boleh kata sangat kuat. Menjadi persoalan macam Afiq pernah sebut sesi pertama tadi, membazir ni. Asyik macam bercuti, jogging. Itu side tour kan. Tapi bukan aku yang cakap itu side tour. Tapi persoalan timbul nampak macam buat kerja kat ni. Kenapa? Orang confused. Sebab itu kenapa jadi masalah sekarang ni. Orang tak tahu kerajaan ni buat apa sebab mesej tak sampai. Mungkin kau nak terang sikit tentang perkara ni. Okey. Nak semua faham bahawa sebagai Perdana Menteri dia bukan duduk kat office kat PMO dan ambil surat dan sign. Bukan. Dia kena make sure every single day this country akan go out. Itu. Dia kena make sure that. So how? Bukan sign borang semua luluskan bajet. Itu bukan. Bukan. Dia kena pergi jumpa dengan negara-negara luar. Sebab apa? Reason dia jelas sebab apa. Dia nak make sure bahawa negara-negara luar menjalinkan kerjasama dari segi ekonomi. Okay, semua orang faham bahawa if aku jumpa Aiman, bagi analogi yang mudah faham, senang faham. If aku buat kerja seorang-seorang, aku cuba buat meja ni seorang-seorang, meja dekat podcast ni seorang-seorang, ambil masa yang lama. Tapi kalau aku buat dengan Aiman, ambil masa sangat ringkas. Mungkin 2-3 jam boleh siap. Konsep sama. If you want to go that country, buat up this country, you kena ada support daripada luar. Kalau you buat sendiri, sumber you terhad satu. Macam mana nak bantu dari segi go? Sumber pun tak ada. You kena import negara luar. Dan macam mana nak make sure import tu negara luar tak bagi pressure terhadap you. Naikkan harga. Kena ada win-win situation. That's why. Itu penjedahan yang ringkas. Aku rasa the reason why seorang Perdana Menteri kena pergi lepak luar negara selalu. Betul. Lepak, guna perkataan lepak. Kalau kau buat perjumpaan, nanti kau tak faham. Lepak dan bincang, discuss. Betul. Dan mungkin aku tambah sikit. Aku rasa orang ramai tak faham. Aku rasa kita pun baru belajar kan. Kita mungkin apa yang kita tahu kita nak terangkan pada orang luar kat sana. Dia tujuan besar kenapa PMX pergi negara. Satu adalah pertama adalah untuk beritahu bahawa
ada Perdana Menteri baru di Malaysia. Itu pertama. Ya, satu Pertama. signal. Yang kedua adalah untuk menerangkan apa sebenarnya PMF baru ni nak buat kat Malaysia. Apa dasar baru, apa polisi baru, apa langkah baru nak dibuat supaya pelabur-pelabur kat luar negara faham, okey ini kita orang nak buat. Korang berminat ke tak? Tapi menjadi persoalan besarnya adalah orang selalu persoalkan bahawa banyak perbincangan PMF buat dengan pelbagai negara. Contohnya dengan Jepun ni, tak silap aku sebelum ni Perdana Menteri Jepun pernah datang kat Malaysia. Ya, 2000 bulan 6. Bulan 6 tahun ni lah. Tahun ni bulan 6 Yes, tahun ni. pernah datang dan tak silap aku masa tu mungkin dalam, aku kena betulkan, mungkin betul atau salah data aku ni. Tapi around 30 bilion dah kemungkinan potensi pelaburan yang dapat dalam masa ni. Dan sekarang tambah 6.5 bilion potensi. Menjadi persoalan besarnya, aku rasa kerajaan kena terangkan. Dan juga ini aku tinggalkan soalan kat kau. Kenapa rakyat melihat bahawa walaupun banyak numbers yang disebut 30 bilion lah, Arab Saudi ada 100 bilion dan sebagainya lah, mungkin data tu salah, tapi kata contoh lah pelaburan sudah datang, tapi kenapa tak dapat hasilnya dalam negara? Mungkin kau nak terangkan. Okey. Aku bagi analogi yang sangat mudah untuk faham dengan pelaburan ni. Bukan sebab aku budak ekonomi, tapi aku guna term yang mudah sebagai rakyat Malaysia. Untuk aku faham bahawa rakyat Malaysia dia guna term yang mudah. Untuk ekonomi, kalau kita sembang benda-benda kayak ranking, GDP, semua kita faham lah. Kita mau study benda dia. Tapi untuk orang rakyat yang biasa, yang tidak belajar ekonomi tapi mereka belajar macam benda lain, untuk faham bahawa step kan, first dari pelaburan contoh aku nak kahwin dengan anak Aiman contoh aku bagi teknologi mudah macam kahwin lah. First aku dah berkenan dengan anak Aiman. So aku berkenan dengan anak Aiman, nanti aku cakap dah setuju. So aku nak bincang dengan bapak dia. So bapak dia tu adalah negara. Aku nak bincang apa turn bapak dia kata kalau nak kahwin boleh, mas kahwin 20,000. That turn dah syarat-syarat tu aku kena penuhi. Dan macam tu konsep yang mudah. So if aku ulang dengan konsep negara pula, if aku negara luar nak melabur, aku kena sediakan syarat-syarat dia apa. Syarat-syarat dia mungkin lah aku kata, ni mungkin pelaburan secara terus. Maksudnya bukan menggunakan saham, bukan apa, ni pelaburan secara terus lah aku kata. Dia maksudnya pelaburan segi pembinaan kilang ke, pembinaan apa, itu. So aku akan sediakan. Okay, aku letak syarat lagi. Pekerja 90% orang Kelantan aku cakap. Itu syarat dia. Syarat itunya make sure setiap tahun kenaikan gaji pekerja ada dan mereka akan diakta khusus setiap tahun. Itu syarat yang aku letak. Lepas tu tanya company tu on tak on. Company tu kata on. Dah setuju. Lepas setuju MIDA pula kami alih. MIDA ni universiti bawah MITI. Apa aku lupa turn penuh dia MIDA ni. Turn dia apa, aku lupa, tapi dia bawah MITI, dia akan uruskan step seterusnya. Apabila setuju itu dah tanya. Sebab tu, dan untuk menjawab soalan Aiman, kenapa kita susah nak dapat hasil walaupun Datuk Seri selalu umumkan berbilion-bilion? Sebab dia pelaburan ni long term. Okay, aku bagi contoh kalau korang pergi Datuk Seri pergi kat Jepun kan, dia jumpa satu company syarikat yang dah daripada tahun 2015 tak salah aku. Nama syarikat tu Romwenko. Sebut tak pandai. Romwenko. Dan kau tahu tak kat mana kilang ni? Kilang ada kat Pekalan Cepa, Kelantan. Dan majoriti pekerja dia adalah orang Kelantan. Itu baiknya. So, Kelantan dikenali sebagai sebuah negeri yang tak membangun. Itu pentingnya pelabur-pelabur luar ni. Kita park dia kat mana-mana. Takkan kita nak park dia kat KL, mesti kita park kat kawasan yang tak membangun. Dan tapi make sure apa keperluan basic tu kena ada. So itu pentingnya. Dan situ kita nampak dah macam mana kilang tu go out. Dan kilang Romwenko ni dia lah industri simeng. Terselalu dia keluar simeng. Dia buat reka cipta, dia yang keluarkan. Kilang ni yang keluarkan. So apabila main bidang ni, apabila pekerja-pekerja kita orang Kelantan, Pekalan Cepa, so orang Kelantan ni akan ada kemahiran tinggi. Sebab apa? Mereka akan ada kursus untuk mahir macam mana gunakan mesin ni, atau mahir dalam bidang ni. Itu penting. Itu go out. Itu kita nampak bahawa pelaburan ni bukan satu duit 9 bilion datang masuk ke account bank, bawa cash dan masuk dari account bank negara dan kita boleh guna untuk benda lain. Bukan. Dia satu investment dari segi long term, dari segi macam mana. So nilai tu adalah nilai macam mana kilang tu akan dibina dan apa impact akan berlaku. Itu. So, yes. Aku explain gaji mudah kot. Agak faham lah. Sebenarnya betul. Apa yang Afiq kata betul. Dia basic mudahnya adalah perjanjian itu ada, tapi dia bukan terus dapat atau lihat dalam masa sebulan 2 bulan. Dia jaga masa panjang. Tapi
menjadi perbincangan juga kat bawah. Kita ada 30 bilion, kita ada pelbagai dan sebagainya lah. Menjadi persoalan yang timbul kan, apa indikator ataupun apa usul kerajaan dalam memastikan pelaburan-pelaburan yang dibuat di masa hadapan ataupun kini memberi impak terus kepada orang ramai di bawah sana. Sebab apa? Orang bangkitkan contoh pelaburan yang dibuat oleh China dalam ECRL. Okey. Tapi pekerja dia China. Betul. Orang kata okey, pelaburan berbilion-bilion. Semua happynya dapat bilion-bilion daripada China. Tapi akhirnya pekerja daripada kontraktor China, sebagai China yang hanya sat-sat kecil je orang tempatan, dan akhirnya signboard pun China. Mandarin punya bahasa. Tu mungkin kau nak terangkan sikit. Apa langkah kerajaan dalam memastikan pelaburan yang dibuat oleh manusia kat luar sana ni memberi impak terus kepada orang di bawah sana. Okay, aku seronok benda ni man. Sebab kali ni aku tak tahu Datuk Seri ni, tak nak puji sangat lah. Nanti kata aku jilat dia pula kan. Tapi benda bagus aku boleh cerita. Dia sendiri yang lead Jawatankuasa Pelaburan Malaysia. Maksud Jawatankuasa tu dia buat meeting, tapi dia yang pengurusinya. Setiap bulan akan ada meeting, dan kat bulan tu dia betapa seriusnya dia untuk tengok term dan tentang pelaburan dan macam mana proses pelaburan ni. Adakah berjaya, adakah masih pending? Kalau pending, reason dia kenapa? Korang kena faham, apabila pelaburan tu pending, dah tak masuk, dan Datuk Seri kata ini berpotensi, tak kata pun setuju lagi, dia berpotensi sahaja. So disebabkan untuk kita tengok bahawa walaupun pelaburan tu 2 bilion masuk atau 200 bilion masuk ke negara kita, tapi perjanjian ni kata bahawa ini tanah, kita nak jadi tanah ni sebagai tanah negara dia. Aset ni semua aset company tu. Every single day tanah semua jadi negara tu. Takkanlah kita nak setuju kan? Betul. Dan ditambah pula bahawa pekerja dia 80% dia akan ambil pekerja daripada England ke sini, bukan empower pekerja Malaysia. So tak ada reason kenapa aku nak bagi negara aku untuk orang lain duduk. Dah macam satu penjajahan lah. Betul. So itu turn depending dia. Situlah orang kena faham. Dan untuk menjawab soalan kau secara spesifik, benda ni diketuai oleh Datuk Seri sendiri. Dia pengurusi untuk Jawatankuasa Pelaburan ni, dan bersama dengan Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI. Dan betapa serius benda ni, dia akan, Jawatankuasa ni akan meeting setiap bulan. Itu betapa effort yang dia tunjuk bahawa setiap bulan. Lah dia ada meeting kabinet lagi kan. Meeting Jawatankuasa ni lagi. Banyak betul. Meeting yayasan, apa benda yayasan lagi. Ya. Bila tadi aku terdengar kau sebut satu nama, Zafrul. Ada persoalan. Aku rasa dalam podcast yang lain pun ada sebutkan bahawa pada kali ini yang dampingi PMN dah orang lain. Zafrul kekal lah. Zafrul dengan PMN macam adik-beradik lah aku tengok. Kat luar negara bertempel je kerja dia. Tapi ada muka baru yang dilihat tak selalu ada kat luar negara, iaitu Tok Mat. Dan kita sedar bahawa Zafrul dengan Tok Mat ni selalu ada. Tapi bagi pendapat kau, dengan Tok Mat sebagai Menteri Luar Negeri sekarang, apa yang kau rasa, ataupun adakah Tok Mat ini mampu laksanakan tugas dia dengan baik sebagai Menteri Luar Negeri? Personal aku Tok Mat Maman boleh. Dia ada repo muka yang agak traditional Malay. Okay, repo muka Repo muka yang mesra. Itu first kau tengok. Kalau muka dah koyak, muka dah garang, takkan aku nak ada hubungan dengan kau. Kau pun dah garang, tak friendly lah. Tak friendly lah. Ni satu. Dan satu lagi aku nampak man, ini aku seronok lah. Aku tengok Tok Mat dengan Datuk Seri Anwar. Biasa Datuk Seri Anwar dan Zahid. Sekarang Tok Mat. Dan aku nampak seronok. Aku tak tahu. Aku tahu otak aku selalu berfikir secara move politik ni. The reason kenapa diletakkan dekat Menteri Luar Negeri Tok Mat, dan Tok Mat pula sebagai timbalan Presiden UMNO. Dia main peranan. Sebab apa aku main peranan? Sebab kalau aku jadi Datuk Seri, aku nak berbaik dengan Tok Mat sebab dia future dalam UMNO. Betul. Aku rasa macam tu lah. Tapi untuk menjawab soalan kau tentang dalam kementerian, semua orang dalam kementerian, kalau tak siapa-siapa kalau tak siapa, sebab mereka sebenarnya, aku jujur, semua menteri mereka dibantu oleh PTD yang ada di sana. Menteri, pejabat menteri je bertukar. Department tak pernah bertukar pun. Kalau kita election 5 tahun sekali, tapi menteri je bertukar, tapi department tak bertukar. That's why aku rasa performance Tok Mat SK buat keputusan dia ada. Sebab dia bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Tak salah aku. Betul, dia bekas MB. Waktu zaman Bosco kan. Zaman Bosco je. Ya, dia bekas dan duduk dengan Bosco juga. So dia dah ada experience sebagai daripada aku usaha sebuah Negeri Sembilan kepada Kementerian Luar Negeri. Walaupun dia agak terkejut. Aku pun agak terkejut Tok Mat ditukar sebagai first.
Tapi nak tak nak, Tok Mat kena lalui benda ni, man. Betul, Dan betul. Tok Mat kena guna ni very single day untuk go dia punya performance. Betul. Cuma Tapi kau rasa kau rasa performance Tok Mat macam mana? Tak boleh nilai dengan 10 hari baru ni. Aku rasa Tok Mat akan buat dengan sangat baik sebab itu karakter dia. Dia bagi Menteri Pertahanan dia buat yang terbaik. Bagi sebagai MB Negeri Sembilan pun dia buat terbaik. Cuma bila kau sebut Tok Mat ni, aku ada satu persoalan yang aku rasa tak setuju dengan kenyataan KJ. Kita tu bukan disponsor oleh UMNO Tak ada BN Con kat sini. Tak ada. Okey. Aku rasa tak setuju dengan statement KJ mengatakan bahawa move yang dia buat kat Tok Mat ni cuba untuk Membunuh dia. sebab dia kurang touch kat geram. Aku kena sedar bahawa Tok Mat ni dia bukan gerak solo. Dia ada tim dia. Dan Tok Mat ni bergerak kat lapangan ni atau kat grassroots dah lama. Sejak dia jadi MB lagi, lepas jadi MB pun jadi Timbalan Presiden. Dengan menjadi Timbalan Presiden membuktikan bahawa dia ada grassroots yang cukup kuat. Itu pertama. Dan bagi aku melihat Tok Mat menjadi Menteri Luar Negeri adalah satu plus value. Ya betul. Sebab apa? Sebab Tok Mat jarang pergi luar negeri, luar negara. Sebab Tok Mat selalu berada dalam negara, pergi sini semua dalam negara. Tok Mat sebagai Timbalan Presiden UMNO dan juga dikatakan bakal Presiden UMNO, ini masanya dia buat hubungan dengan Perdana Menteri hubungan kat luar negara untuk menguatkan imej dia di luar negara. Itu pertama. Dia juga kuatkan pengaruh UMNO di luar negara. Sebab kena ingat, dalam permainan politik, parti terutamanya, dia bukan hanya perlu berdamping dengan parti-parti dalam negara. Dia perlu juga mengenali dan juga dikenali oleh orang-orang berpengaruh di luar sana. Sebab apa? Bila kau jadi kerajaan, memudahkan urusan kau buat apa-apa dasar sebab kau dah kenal. Itu yang Anwar buat sebelum dia jadi Perdana Menteri. Dia dah kenal dah semua orang. Dia jumpa ni Yusuf atau apa benda dah nama-nama dia. Dia dah kenal. Dan ini aku rasa Tok Mat perlu gunakan peluang yang dia ada sebagai Menteri Luar Negeri ini untuk mengenali orang di luar sana, untuk juga naikkan imej dia, itu pertama. Dan kedua adalah untuk kuatkan imej UMNO di luar negara, mengatakan bahawa UMNO dalam kerajaan lagi. Ya, bukan jumpa mahasiswa UMNO luar negara. Betul. Ya, aku pun macam over lah bagi aku KJ ni sehari. Dah overreact bagi aku. But ini platform if dia mati, every single day dia blow up semua benda je sebenarnya. Betul. Boleh buat semua benda. Dan ni satu peluang bagus untuk dia lebih endorse dan lebih belajar dengan Datuk Seri Anwar. Macam mana dia sebab dia terlibat dalam meeting luar negara ni. Betul. Dia sendiri touch. Zahid pun tak lepas lagi. Betul. Itulah. Tapi kita macam Tok Mat pasal Teguh Zafar, walaupun kita tak disponsor oleh BNCom dan kita takkan disponsor BN. Tapi poin aku kat sini, man, bahasa mudah. Macam mana kau nak buat benda yang senang untuk orang faham? Sebab setiap bulan PMS akan pergi luar negara. Dia pergi sebab ASEAN. Untuk korang faham perhimpunan apa nama dia, lupa lah. Sidang Kemuncak. Sidang Kemuncak ASEAN ni adalah satu perjumpaan untuk ASEAN negara. Maksud ASEAN negara ni adalah Thailand, Malaysia, Betul. dan bersama dengan negara besar itu Korea, Jepun, US. So itu adalah untuk bincangkan ekonomi, untuk korang faham. Dan ni dibuat separuh tahun sekali. Kali ni buat kat Jepun pula. So untuk korang faham bahawa benda ni peluang bagi aku, man. Walaupun Tok Mat sebagai Menteri Pertahanan pun dia boleh juga ke luar negara, tapi semua bincang tentang defense. Ya betul. Ni lagi besar. Ini lagi besar. Dasar betul. luar negara. Yes. Dan tak semua orang faham dasar luar negara ni berfungsi macam mana. Cuba kau bagi dengan perkataan mudah sikit, man. Dan mudah dan senang untuk faham dasar luar negara yang penting ni apa. Daripada dulu APEC pula sidang kemuncak peringkat ASEAN ni, Datuk Seri usulkan tabung kewangan Asia. Itu impact dia. Tapi untuk kau faham, bukan untuk kau faham, untuk macam mana rakyat faham dengan bahasa mudah. Ayat mudah dia macam ni. Dasar luar negara ni. Dasar luar negara ni macam Malaysia ni satu syarikat, negara lain ni satu syarikat. Dasar luar negara ataupun Menteri Luar Negeri adalah orang tengah yang akan jumpa dulu ataupun setkan perjumpaan antara syarikat-syarikat ni. Atau boleh ada kerjasama. Simple tu je. Kau ingat dalam perniagaan luar negara, kau kena interact dengan negara luar. Sebab kau ingat dalam ekonomi Malaysia kita interact dengan orang luar. Dan Menteri Luar Negeri ni akan pergi dulu, kenal dulu, setkan perjumpaan. Dan Menteri Luar Negeri, dia tak ada spesifik. Dia tak mesti bincang ekonomi saja dengan luar negara. Tak mesti bincang pertahanan. Semua benda yang melibatkan Malaysia. Dan melibatkan ASEAN. Bagi aku ini menariknya untuk orang luar faham. Bila tentang dasar luar negara ni, apa-apa hubungan ataupun kerjasama yang akan dibuat di luar negara, semua through Menteri Luar Negeri dulu. Berkuasanya Menteri Luar Negeri sebab dia kena jumpa dia dulu. Oh, kalau defend tu? Defend. Sebab tu kau nampak ada Tok Mat, ada MOU dengan Menteri Pertahanan satu negara, aku lupa dah. Ya. Bahasa dia Menteri Luar Negeri. Jepun ada nota. Dia bukan nota, mana aku tak tahu apa. Dia macam MOU sebut. Tapi apa-apa. Sebab Menteri Luar Negeri tak ada spesifik. Ekonomi tak. Semua. Telaga boleh ubah. Semua.
dia akan terus dia jadi wakil. Ini penting. Atau aku tak setuju dengan KJ. Kenapa nak trigger sangat dengan Tomat ni? Sikit nak cocok. Aku rasa KJ kena move on lah dari UMNO. Ya, dia kena bawa satu move yang baru lah. Ya, aku Tak rasa boleh move on ni. Tapi mungkin satu mesej tak akhir kita kepada rakan-rakan di luar sana untuk Mak, sebelum tu aku tanya kau. Seorang panas lah. If keluar sekejap ajak Yuwana satu kerjasama, kau on tak on? Oh, bagi aku macam ni. If keluar sekejap kata, jom kita bersama buat satu podcast bersama, bincang depan Face to face. Balung ni face to face. Aku okey. Sebab apa? Bagi aku perbincangan yang tentang negara ataupun dasar semua perlu dibuat lagi besar. Dan aku setuju. Kalau kau sekejap kata, oh jom, Yuwana, kita buat macam dia ada satu podcast yang tiba. Tiba, yes. Yes, dia buat sekali kita, dia tiba kita tiba dia, tak salah. Bagi aku satu poin yang cantik untuk kita petikalkan dia punya idea dan pada sama dia petikalkan idea kita. Tak ada masalah. Festival podcast tu dia tak email kat kita ke? Aku pun tak apply. Select siang KJ ni. KJ jangan select sangat. Awak kena take note bahawa Yuwana TV pun ada sebagai podcast. So kalau free kalau nak on untuk satu orang kata apa kerjasama, satu sesi podcast bersama on lah. Macam ni baru kita on depan-depan. Betul. Nak petikalkan boleh. Kita okey. Kita tak takut macam YB viral. Ya, kita on. So man, follow kat you. Okey. Last ni. So, mesej terakhir kepada rakan-rakan kat sana, kita sedar kita bincang tentang viral dan sebagainya. Tapi mesej terakhir aku, aku sangat meraihkan perbincangan-perbincangan tentang dasar dan polisi. Dan kenapa aku letak ni sebagai penutup, sebab aku rasa poin yang Afiq bagikan tentang if keluar sekejap ada nak jemput kita untuk bersama dalam satu podcast, kami dengan berbesar hati menerima jemputan tersebut. Termasuklah kalau berbincang tentang UMNO sekalipun. Kita on. Kita on je. Tak ada masalah. Dan yang itu pertama. Yang kedua, sudah pasti kita bincang Tok Mat dan PMAX. Dan sudah pasti aku rasa PMAX sekarang dia ada tugas besar dengan rombakan kabinet ni. Dia perlu pastikan bahawa dia hanya ada setahun lebih lagi sebelum orang nilai dasar dia okey tak. Dia kena ada tugas besar untuk pastikan orang faham apa dia buat. Dan maka rasa itu saja daripada aku. Dan sudah pasti seperti biasa dalam Yuwana ni kita ada sosial media kami. Ya. Sudah pasti boleh follow kami punya sosial media, Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Dan sudah pasti jika ada jemputan untuk bersama buat podcast bersama, tak ada masalah. Aku rasa apa yang kau bakitkan penting. Dia sebenarnya ada berapa podcast yang on, cuma aku masih mempertimbangkan. Kau pertimbangkan? Dah, aku masih mempertimbangkan untuk bawa jumpa kau lah. Okay. Sebab dia punya... komuniti luar sekarang ni? Ya, sebab komuniti luar sebab dia tak ada subscribe sangat. Tengah mempertimbangkan. Okey, menarik. Dan mungkin jika ada apa-apa perbincangan menarik-menarik yang perlu ada kerjasama podcast, bagi aku penting untuk kita ada kerjasama dengan semua orang. Tak kisah kau tak suka aku tak suka kau. Ini poin tentang perbincangan, bukan suka tak suka. Dan akhir sekali, terima kasih pada yang terus mengikuti Yuwana TV di YouTube, TikTok dan Twitter dan sebagainya. Terima kasih dan insya-Allah kami akan terus berbincang isu semasa dan semasa. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.